Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sir Histrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, hari ini saya akan sentuh satu topik yang agak penting dalam silibus sejarah yang kita belajar, iaitu mengenai nasionalisme. Okey, dan nasionalisme yang saya akan ajar pada hari ini, saya akan fokuskan kepada satu negara sahaja, iaitu negara Filipina. So di akhir pembelajaran kita nanti, apa yang kamu akan belajar adalah, first, kamu akan tahu apa itu maksud nasionalisme, dan yang kedua, kamu akan tahu apa peristiwa-peristiwa nasionalisme atau nasionalisme yang berlaku di negara Filipina. Siapa tokoh-tokoh yang muncul, bagaimana cara yang mereka gunakan untuk mereka membebaskan diri daripada penjajah. Okey, so sebelum saya bergerak dengan lebih mendalam lagi, kamu semua kena tahu satu benda yang paling penting adalah apa itu maksud nasionalisme. Okey, so dari segi definisi istilahnya, ianya bermaksud semangat cintakan negara yang mendalam oleh sesekumpulan masyarakat terhadap negara mereka. Ataupun dalam bahasa mudahnya, lazimnya nasionalisme ini akan muncul dalam kalangan negara-negara, rakyat-rakyat negara yang mana negara mereka dijajah. Macam kita tahu sebelum kita merdeka, banyak negara-negara dahulu dekat Asia Tenggara dijajah oleh penjajah barat. Okey, dan bila mereka dijajah, hak-hak mereka ditindas oleh golongan-golongan penjajah. Mereka tidak dapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan sebagai rakyat asal penduduk negara tersebut. Jadi rakyat-rakyat yang ditindas inilah di mana apabila mereka duduk dalam penindasan, mereka mula rasa ingin membebaskan diri daripada penjajah. Mereka ingin menentang. Mereka tak sanggup dah duduk di bawah penjajah, dan perasaan ingin bebaskan diri daripada penjajah ini yang kita gelar sebagai nasionalisme. Okey, dapat dekat situ Itu adalah definisi sepintas lalu mengenai apa itu nasionalisme. Okey, jadi kita akan tengok hari ini tajuk utama kita adalah mengenai nasionalisme di Filipina. Kita tahu Filipina sama macam negara kita pernah dijajah. Cuma negara Filipina dijajah oleh kuasa barat yang berbeza. Kalau negara kita, Tanah Melayu, pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun. Okey, tetapi Filipina, mereka dijajah oleh kuasa yang bernama Spanyol. Okey, dan apabila mereka dijajah seperti sama macam Tanah Melayu, rakyat-rakyat mereka juga mengalami penindasan. Okey, jadi bila mereka mengalami penindasan, okey, di sinilah di mana munculnya semangat nasionalisme yang tinggi untuk mereka bebaskan diri daripada penjajahan. Okey, dan bila kita bercakap tentang nasionalisme di Filipina, terdapat 4 tokoh penting yang menjadi penggerak kepada gerakan nasionalisme di Filipina. Iaitu yang pertama, kita ada Jose Rizal. Itu yang pertama. Daripada perjuangan Jose Rizal, kita akan bergerak kepada Andres Bonifacio. Okey, selepas perjuangan Andres Bonifacio, kita bergerak kepada Emilio Aguinaldo. Okey, selepas perjuangan Emilio Aguinaldo, kita bergerak pada tokoh yang terakhir sebelum Filipina mencapai kemerdekaan, iaitu Sergio Osmina. Dan kita tengok ada 4 tokoh yang berbeza di sini. So maksudnya di sini ada 4 cara penentangan ataupun 4 cara strategi yang mereka gunakan untuk membebaskan diri daripada penjajah. Kamu kena tahu setiap tokoh-tokoh ini mempunyai cara-cara yang berbeza untuk mereka menentang penjajah. Tapi secara umumnya, kalau bercakap tentang nasionalisme, ada 2 cara yang digunakan oleh rakyat tempatan untuk menentang penjajah. Okey, cara yang pertama menggunakan cara politik sederhana. Apa ini politik sederhana? Politik sederhana adalah menentang menggunakan cara baik-baik ataupun kita panggil cara yang lembut. Okey, kalau kita suka dengan penjajahan, kita guna kaedah perbincangan. Kita hantar surat. Kita guna cara-cara atau prosedur-prosedur yang baik, yang tidak melanggar peraturan. Okey, itu cara yang pertama.
Okey, ada juga golongan-golongan nasionalisme ini yang ingin menentang penjajah menggunakan cara yang kedua. Bagaimana pula cara yang kedua ni? Apa beza dengan cara yang pertama? Cara yang kedua, mereka lebih menggunakan penentangan, menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, menggunakan peperangan. Itu cara yang kedua. Maksudnya kalau penjajah nak menjajah, kita akan menentang menggunakan senjata. Kalau mereka nak berperang, kita akan berperang dengan mereka. Menggunakan pertumpahan darah, menggunakan senjata, menggunakan apa-apa jenis cara yang orang kata menjurus ke arah keganasan. Itu cara yang kedua. Yang pertama kita panggil sebagai politik sederhana. Yang kedua adalah politik radikal ataupun politik yang menggunakan kekerasan. Dan 4 tokoh yang kita akan tengok ni, mereka akan menggunakan cara, sama ada cara politik radikal, politik sederhana ataupun politik yang radikal. Okey, kita tengok. First adalah tokoh Jos Rizal. Okey, siapa ini Jos Rizal? Jos Rizal adalah seorang tokoh kemerdekaan yang sangat terkenal dekat Filipina. Orang-orang Filipina confirm kenal Jos Rizal ini siapa. Okey, dan beliau adalah antara tokoh nasionalisme yang paling awal di Filipina. Dan cara penentangan beliau adalah menggunakan cara politik sederhana, gunakan cara baik. Jadi bagaimana peristiwa-peristiwa ataupun bagaimana bentuk cara-cara penentangan Jos Rizal ini? Yang pertama, Jos Rizal melakukan gerakan propaganda. Apa ini gerakan propaganda? Okey, orang-orang Filipina tahu Spanyol telah menjajah Filipina lama. Jadi Jos Rizal menggunakan cara yang sederhana. Okey, dia tidak kisah bahawa Filipina hendak dijajah ataupun tidak. Yang penting penjajah Spanyol perlu menjaga kebajikan hak-hak orang Filipina. Itu yang diutamakan oleh Jos Rizal. Jos Rizal tidak minta kemerdekaan. Jos Rizal tidak kisah Spanyol ingin menjajah Filipina, tetapi orang-orang Spanyol, penjajah-penjajah Spanyol perlu menjaga, perlu melayan orang Filipina sama macam mereka melayan orang-orang Spanyol yang ada di negara Spanyol. Sebab apa? Sebab mereka, ini apa yang diinginkan oleh Jos Rizal, inginkan hak sama rata. Sebab itu kamu tengok kat sini ada 2 permintaan dalam gerakan propaganda Jos Rizal, iaitu yang pertama, okey, dia minta supaya wilayah-wilayah di Filipina dianggap ataupun dinaikkan taraf sama dengan wilayah-wilayah yang ada dekat negara Spanyol. Itu yang pertama. Okey, sebab dia nak, kalau betul Spanyol nak menjadikan Filipina itu sebagai salah satu wilayah ataupun tanah jajahan Spanyol, Spanyol perlu jadikan wilayah-wilayah dekat Filipina ini sama level dengan wilayah-wilayah yang ada dekat negara Spanyol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Jos Rizal minta hak sama rata. Saya lupa tulis dekat sini ya. Hak sama rata. Hak sama rata kepada siapa? Okey, kamu tengok sini, hak sama rata. Sama macam wilayah tadi, dia nak wilayah yang sama. Filipina dianggap sebagai satu wilayah yang sama dengan wilayah-wilayah yang ada kat Spanyol. Sama juga dengan hak rakyat. Okey, Jos Rizal mahukan rakyat Filipina ini mendapat hak yang sama macam rakyat-rakyat Spanyol. Okey, kalau rakyat Spanyol dapat sumber pendidikan ataupun orang kata kemudahan pendidikan yang mantap, dia nak orang-orang Filipina dapat kemudahan yang sama macam orang-orang Spanyol dapat. Okey, dia nak hak yang sama rata antara rakyat. Tak ada perbezaan antara rakyat Spanyol dengan rakyat Filipina. Itu apa yang diminta oleh Jos Rizal. Dan bagaimana cara dia menggerakkan gerakan propaganda ini dengan beliau menubuhkan satu pertubuhan yang kita gelar sebagai Liga Filipina. Apa yang cuba dilakukan oleh Liga Filipina ini? Ianya merupakan satu pertubuhan yang digunakan untuk memaksa Spanyol melakukan perubahan di Filipina dari segi politik, ekonomi dengan sosial. Dia nak orang Spanyol ni mengubah, okey, Filipina ni menjadi lebih maju, sama maju dengan negara dekat Spanyol. Okey, itu adalah Liga Filipina. Dan apabila berlaku penentangan ini, apabila berlaku apa yang diminta oleh Jos Rizal ini didengar oleh Spanyol, penjajah Spanyol ini tidak peduli. Okey, maksudnya mereka tak mendengar suara-suara rakyat Filipina. Dia tak ambil kisah pun apa yang Liga Filipina dengan Jos Rizal minta. Okey, sebabkan itulah kenapa Jos Rizal ini dibuang negeri. Okey, dah menggunakan cara politik sederhana, tetap juga Jos Rizal ini dibuang negeri oleh Spanyol di Dapitan Mindanao, satu daerah terpencil di Filipina. Sebab apa? Sebab Spanyol tak nak
gerakan-gerakan Jose Rizal ini menjadi lebih besar lagi. Okey, walaupun apa yang dipinta oleh Jose Rizal itu benda yang kecil sahaja. Okey. Selepas dibuang negeri, orang-orang Sepanyol masih tidak puas hati dengan Jose Rizal. Apa yang beliau buat? Apa yang penjajah Sepanyol ni buat? Penjajah Sepanyol telah menuduh Jose Rizal memberontak menggunakan cara yang radikal. Sebab kita tahu Jose Rizal ni guna politik sederhana, tapi sebab orang Sepanyol tak suka dengan Jose Rizal, dia tuduh Jose Rizal ini memberontak menggunakan cara yang radikal. Disebabkan itu, beliau dijatuhi hukuman bunuh. Nampak tak kesal? Begitulah bagaimana perjuangan Jose Rizal. Dan kita tahu di sini perjuangan Jose Rizal dengan Liga Filipina gagal untuk mendapatkan apa yang hak-hak orang Filipina sepatutnya dapatkan. Okey, itu adalah bagaimana cara Jose Rizal. Kita bergerak kepada tokoh yang kedua, iaitu Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ini muncul selepas kematian Jose Rizal. Okey, bila dia muncul, dia tahu, pemimpin paling hebat di Filipina iaitu Jose Rizal telah tiada. Jadi siapa yang nak menyedarkan rakyat, nak menjadi pemimpin kepada rakyat? Jadi beliau naik sebagai pemimpin rakyat untuk menentang penjajahan di Filipina. Okey, tetapi cara Andres Bonifacio ini berbeza dengan cara Jose Rizal. Sebab apa? Sebab Andres Bonifacio ini dia lebih menggunakan cara kedua, iaitu cara apa tadi? Cara yang radikal. Dia menggunakan politik yang radikal, politik yang menggunakan keganasan. Okey, sebab apa? Sebab dia tahu Jose Rizal menggunakan cara baik, Sepanyol tak nak dengar, jadi dia terpaksa menggunakan cara yang lebih ganas. Jadi beliau merasakan dengan menggunakan cara yang lebih radikal, yang lebih ganas, menggunakan senjata, mungkin orang-orang Filipina ini baru sedar bahawa jangan main-main dengan rakyat Filipina. Kalau rakyat Filipina dah mula memberontak. Jadi beliau telah menubuhkan satu lagi persatuan, iaitu Persatuan Katipunan. Kalau Jose Rizal dia menubuhkan Liga Filipina, Andres Bonifacio ditubuhkan pula satu persatuan yang digelar sebagai Persatuan Katipunan yang lebih bersifat radikal. Dan pada ketika ini Andres Bonifacio mula menuntut kemerdekaan. Kalau kamu tengok Jose Rizal tadi, dia tuntut hak saja, hak sama rata, hak wilayah yang sama. Dia tak tuntut kemerdekaan. Tetapi pada zaman Andres Bonifacio, dia mula nampak kalau kita nak dapatkan hak rakyat-rakyat di negara tersebut, kita tak boleh minta dengan penjajah. Penjajah takkan bagi. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena paksa penjajah bagi kemerdekaan kepada negara kita, dan kita sendiri yang boleh mendapatkan hak-hak negara kita, bukan daripada penjajah. Jadi beliau melihat dengan cara yang radikal, menggunakan pertubuhan katipunan, kita boleh mendapatkan kemerdekaan. Jadi apa yang dilakukan oleh seterusnya oleh Andres Bonifacio? Dia melancarkan satu demonstrasi ataupun satu revolusi bersenjata yang digelar sebagai Revolusi Filipina. Okey, jadi dia cuba melakukan satu perubahan, satu demonstrasi untuk menentang Sepanyol secara keras, menggunakan kekerasan. Tetapi penentangan beliau akhirnya menemui kegagalan, dan akhirnya beliau telah ditangkap oleh Sepanyol dan beliau telah dihukum mati. Okey, dan di situ kita tahu bahawa perjuangan Andres Bonifacio telah menemui kegagalan sama macam Jose Rizal, walaupun menggunakan cara politik yang radikal. Okey, dapat dekat situ. Okey, daripada Jose Rizal saya tukar kepada Andres Bonifacio. Sekarang saya bawa kamu pergi kepada satu lagi tokoh, iaitu Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo ini adalah penerus kepada perjuangan Andres Bonifacio. Bagaimana pula cara politik Emilio Aguinaldo? Cara politik dia atau cara penentangan dia sama macam Andres Bonifacio, iaitu menggunakan politik yang radikal. Tetapi pada zaman Emilio Aguinaldo ini, dia telah berfikir, okey, kalau guna cara sederhana macam Jose Rizal tak berjaya, guna cara yang radikal, buat revolusi macam Andres Bonifacio pun tidak berjaya. Jadi macam mana kita nak mengusir Sepanyol daripada negara kita? Okey, jadi Emilio Aguinaldo telah berfikir, telah berbincang dan sebagainya. Akhirnya dapat satu idea, kalau kita nak menewaskan satu kuasa yang besar, kita harus meminta tolong dengan satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa tersebut. Jadi apa yang Emilio Aguinaldo buat? Beliau telah
meminta bantuan Amerika Syarikat untuk membantu orang-orang Filipina menghalau Spanyol daripada negara mereka. Dan akhirnya Amerika bersetuju untuk membantu Emilio dan akhirnya mereka berjaya mengusir Spanyol daripada Filipina. Okey, sebab tu dekat sini dia berjaya mengusir Spanyol daripada Filipina dengan bantuan Amerika Syarikat. Jadi Emilio Aguinaldo dan rakyat-rakyat Filipina pun rasa, seronok, dah merdeka, Spanyol dah tak ada. Dan adakah Filipina merdeka selepas ketiadaan Spanyol? Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Sebab Emilio Aguinaldo, dia mengisytiharkan kemerdekaan. Kononnya kita dah merdeka daripada Spanyol, tetapi kemerdekaan itu tidak diiktiraf oleh siapa? Tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebab apa? Amerika ni nak tolong orang Filipina atau tidak? Kenapa dia tak iktiraf orang-orang kemerdekaan Filipina bila Spanyol dah keluar daripada Filipina? Sebenarnya, Emilio Aguinaldo telah meminta tolong dengan kuasa yang salah. Sebab apa? Sebab Emilio Aguinaldo tidak tahu bahawa Amerika Syarikat pun sama macam Spanyol, merupakan satu kuasa penjajahan. Jadi bila Emilio Aguinaldo minta tolong dengan Amerika Syarikat, di situlah Amerika Syarikat melihat ini adalah peluang untuk dia mendapatkan Filipina, untuk dia menjajah Filipina, menggantikan Spanyol. Sebab itu di situ di mana penjajah telah bertukar daripada, walaupun Spanyol keluar, di situlah perubahan penjajahan itu menjadi hak milik Amerika Syarikat. Bak kata pepatah, macam mana kalau kau mendengar pepatah, keluar daripada mulut naga, masuk ke dalam mulut buaya. Nak minta tolong dengan orang untuk menjatuhkan musuh ini. Tapi padahal dia telah meminta dengan musuh yang lain. Itu silap Emilio Aguinaldo. Dan akhirnya bila Amerika telah berpaling tada, Emilio Aguinaldo ni cuba melancarkan revolusi untuk menentang Amerika pula. Tetapi penentangan ini gagal, dan di situ melihatkan bahawa perjuangan Emilio Aguinaldo ini gagal, sama macam Jose Rizal, sama je macam Andres Bonifacio. Walaupun dia minta tolong dengan Amerika, kejayaan dia sikit je, mampu mengusir Spanyol, tapi dia tak tahu bahawa itu hanya pertukaran kepada penjajahan yang baru. Dan bila sampai zaman Emilio Aguinaldo ni kalah, di situlah diteruskan oleh Sergio Ospina. Dan pada zaman Sergio Ospina ini, dia kembali menggunakan cara yang sama digunakan oleh Jose Rizal, iaitu menggunakan cara politik yang sederhana. Kita tak boleh guna cara yang ganas. Kalau kita nak dapatkan kemerdekaan, kita guna cara yang baik. Kita guna cara berbincang, guna cara apa-apa yang mengikut peraturan, mengikut undang-undang. Jadi, apa yang Sergio Ospina buat? Pada ketika ini, Sergio Ospina tahu, kalau kita nak wujudkan satu kerajaan sendiri, satu kerajaan yang orang kata yang merdeka, kita kena ada satu benda yang penting, iaitu kita perlu ada perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang perlu ada dekat setiap negara yang ada dekat dunia ini. Semua negara pada hari ini perlu ada satu undang-undang tertinggi yang kita gelar sebagai perlembagaan. Jadi Sergio Ospina melihat, kalau kita nak ada kemerdekaan sendiri, kita kena wujudkan satu undang-undang tertinggi. Di situlah undang-undang tertinggi ini mampu mendapatkan kemerdekaan kepada orang-orang Filipina. Dan akhirnya perjuangan dan usaha-usaha Sergio Ospina ini telah berjaya apabila Amerika telah memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tahun 1930. Dan kalau kamu tengok, itu adalah bagaimana kronologi peristiwa daripada zaman Jose Rizal tukar kepada zaman Andres Bonifacio, lepas tu tukar kepada Emilio Aguinaldo, sehinggalah zaman Sergio Ospina. Mereka menggunakan cara yang berbeza-beza dengan strategi yang berbeza-beza. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripada sini, matlamat mereka berempat ini sama, iaitu ingin membebaskan diri daripada penindasan penjajahan. Keempat-empatnya tak sukakan penjajahan. Keempat-empatnya ingin bebas daripada penjajahan, tetapi cara yang mereka gunakan adalah berbeza. Jadi itu adalah sedikit tentang bagaimana peristiwa nasionalisme di Filipina. So sampai di sini saja topik kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam topik yang lebih menarik lagi bersama saya, Sir Histrozi, dalam e-tuition Subjek Sejarah. Jangan lupa subscribe,
dan jangan lupa like video ini dan jumpa lagi di video-video yang akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi. Okey? Jangan lupa saya Sir Histrozi, e-tuition sejarah. Bye.